lah hari ni, ha? Tak gerti-gerti ke nak balik? Kok ia pun seronok sangat bawa bini tu jalan-jalan? Ish, pukul berapa dah ni? Astaghfirullahalazim, Leha. Seorang-seorang pun boleh membebel. Si Mia tu, isteriku Zairi, suka hati dia lah nak bawa ke mana pun. Bukan bawa anak dara orang. Eloklah tu ikut cakap bini. Kata orang tu dah macam lembu kena cucuk hidung, tahu? Mak ni, kalau pasal Kak Mia, aduh je tak kena. Kau pun sama, Sibuk je nak bela dia. Ha? Ke dia dah bagi kau makan apa-apa? Tak pun memang dia dah hasut kau? Ya Allah, Mak ni. Tak maknanya lah Kak Mia nak asuk-asuk Nat. Kak Mia bukan macam tu lah. Mak kamu ni suka buat cerita, suka buat andaian. Tak reti nak mengalah. Dengan anak menantu sendiri pun nak cari gaduh. Bak kata peribahasa Melayu, rambut sama hitam, hati masing-masing berlainan. Begitulah lumrah manusia yang mempunyai sifat dan kerina tersendiri. Sesetengah dari kita gemar menilai orang lain hanya dari luaran dan apa yang dipamerkan. Golongan judgemental sebegini seperti sudah berakar umbi dalam masyarakat hari ini. Suka menghukum, berprasangka buruk dan sering beranggapan negatif terhadap orang lain adalah sifat yang perlu dihindari. Lazimnya mereka yang suka berfikiran sebegini akan hilang rasa simpati dan empati. Mereka juga cenderung untuk mencari kesalahan dan tidak selesa atas kejayaan dan kebahagiaan orang lain. Adakah sikap suka menilai orang dan berprasangka buruk ini boleh diubah? Apakah cara terbaik bagi untuk tidak menjadi individu yang hanya pandai menghukum dan menilai orang lain? Bagi sesetengah orang kan Yana, dah jadi tabiat untuk menilai orang, untuk bercakap buruk mengenai orang lain tanpa mengetahui apa-apa mengenai orang itu. Dan Natira telah berkata di Facebook yang judgemental bagi sebilangan orang perkara biasa. Betul. Bagi saya, siapalah kita yang pantas untuk menilai seseorang daripada luaran? Lebih baik kita mengenali dahulu hati budi seseorang itu sebelum kita sebelum membuat sekap jarang. Betul tu. Orang kata selalu kita dengar kata-kata ni famous, iaitu don't judge a book by its cover. Tetapi hakikatnya menilai ataupun sikap judgemental itu adalah sifat manusiawi yang ada dalam masyarakat kita, tetapi bagaimana sebenarnya kita cuba untuk menahan diri kita daripada bersikap judgemental ataupun menilai orang lain. Ini yang kita nak kupas pada hari ini. Kita masih lagi bersama dengan Rohainis di studio dan ada dua orang lagi tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang. Ya, kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Khankari, perunding motivasi kita pada hari ini. Hai, selamat dengar hari Ustaz. Ya, selamat hari. Sugi sihat ya. Yaina sihat ya. Alhamdulillah. Sugina pula. Sugina. Okey, sedap juga. Betul, dan hari ini tak sabar nak tunggu apa lagi akronim dari Ustaz Azam. InsyaAllah. Kita juga bersama dengan Nadia Bryan. Hai Nadia. Hai semua. Hai, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Lepas ni kita boleh panggil Ustaz Azam dan Nadia juga ke studio. Okey, baik Ustaz, Nadia dan juga Yana dan Rohainis lah. Kalau tadi kita dah tanya Caca dahulu. Jadi sekarang ni giliran Rohainis pula nak berkongsi bagaimana Rohainis mengetepikan orang yang suka menilai Rohainis. Okey, macam Anis sendiri, Anis lebih memilih untuk ignore. Okey. Anis sebab kalau kita terlalu memikirkan apa yang orang kata pasal kita, kita tak happy. So Anis lebih pentingkan diri Anis sendiri, nak compare, nak fikir pasal orang tu macam buang masa kita kan. Jadi kalau orang nak menilai ni memang takkan habis. Betul. Itulah orang kata manusia kan. Manusia sebab kita pun kadang-kadang tak terlepas daripada tak ada nak cakap pasal orang je. Kita pun kadang-kadang kita menilai bila orang tu berpakaian macam ni, ni confirm tak okey, ni mesti perangai dia tak elok. Tak boleh sebenarnya. Kadang-kadang Anis sendiri pun nak mengelak, nak menahan diri daripada kita judge orang sebab kita tahu dosa kan. Ya. Dan saya suka apa yang Rohainis katakan tadi, ignore, sebab ignorance is bliss. Okey, kita dah dengar dah apa yang Rohainis perlu katakan tentang topik kita pada hari ini, dan sebelum kita tanya kepada Nadia Bryan apa bentuk judgemental yang pernah dilontarkan kepada Nadia, kita nak tanya dahulu kepada Ustaz Azam. Ustaz, kalau kita bercakap tentang judgemental ni kan, hakikatnya kita ni manusia dan setiap manusia ni adalah pendosa. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Tetapi tugas untuk menghakimi dan menjatuhkan sama ada itu adalah sesuatu yang salah di sudut
Tuhan, agama itu hanya boleh dihakimi oleh Tuhan yang satu. Jadi kenapa kita sebagai manusia ni nak menilai orang lain, Ustaz? Adakah ia disebabkan oleh kebiasaan kita dah selalu bercakap pasal orang? Ini menarik ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Apa khabar Sugina, Rohaini yang berada di studio dan juga Nadia serta para penonton setia wanita hari ini yang luar biasa pada tengah hari ini. Baik, sebenarnya judgemental ini kita kena faham. Kalau melihat dalam kamus ya Oxford edisi yang ke-8, memang betul dia kata judgemental itu adalah kita menghakimi orang dengan cepat. Maknanya kita nampak orang, kita terus judge orang. Kita nampak orang, kita terus hakimi orang. Dan sangkaan ini ada dua sebenarnya dalam agama kita. Pertama, sangka baik dan yang kedua, sangka buruk. Dan kenapa wujudnya orang-orang judgemental ini? Kenapa? Tuan-tuan dan puan, saya nak bawakan ada 3 perkara iaitu RMT. Bukan rancangan makanan tambahan. Bukan. Bukan RMT ya di sekolah? RMT. Bukan. RMT apa dia? R yang pertama, rasa diri hebat daripada orang lain. Ini problem. Maknanya kita rasa diri kita lebih hebat daripada orang. Bila kita tengok orang, kita rasa kita ni lebih hebat. So, sedari tuan-tuan puan, para penonton harus diingat, bila mana kita belajar, kita rasa kita lebih pandai daripada orang, maknanya kita ada masalah. Bila mana kita rasa kita lebih baik, contoh, taklah maknanya kononlah dia tu ustaz, songkoknya tinggi, barangkali dia ni pandai betul. Tidak, itu kita tak boleh judge orang. Maknanya kita jangan suka-suka menidakkan orang, jangan suka menghakimi orang. Kerana apa? Nahnu du'at walaysa qudok, kata ulama. Kita ni semua pendakwah, orang yang mengajak ke arah kebaikan, bukannya penghukum. Jadi sesedari tuan-tuan ya, para penonton semua, yang pertama, orang yang ada judgemental ni rasa diri lebih hebat daripada orang. Ini masalah. M yang kedua apa dia? Orang ini ada masalah hati. Ini kita kena muhasabah. Ya, hati problem. Hati masalah. Tengok orang bengke aja. Asyik nak fikir negatif aja. Memang negatif thinking. Tengok orang tu salah, tengok ini Nadia ni. Entah ya entah tidak dengan contoh lah kan. Entah ya entah tidak ni. Rohainis tu berlakon konon-konon jadi apa? Jadi orang kembar tu tu proba. Dislike contoh. Kita ada masalah hati. Tuan-tuan dan puan, sesedari, kalaulah kita ni rasa judgemental orang je, ada masalah hati. Cepat-cepat rawat. Bagaimana nak rawat hati? Kena ada pergi kelas lah. Itu kena PM tepi lah. PM tepi. T yang terakhir apa dia? Ini juga saya dapat daripada Facebook dan juga IG saya, Azam Al-Kankari. Saya tulis. Kemudian adalah rakan-rakan kita yang komen, dia berikan poin-poin ni. Dia kata T apa yang terakhir? Tidak menghormati orang lain. Ini masalah orang judgemental. Orang yang suka judgemental ini, dia tidak menghormati orang lain. Sebenarnya, bila mana kita menghakimi orang, kita judge orang sebagainya, maknanya kita tak hormat orang. Nabi SAW kata apa? Bukan daripada umatku, bila mana yang tua tidak dihormati, yang kecil tidak disayangi. Ini memang dalam agama sendiri aja. Dan ini kita belajar moral pun gitulah itu tuan-tuan puan penonton. Jadi RMT ini apa dia? Rasa diri hebat. Ini masalah orang judgemental. Ada masalah dalam hati dia. Ini masalah orang masalah hati. Ya, kita kena jadi mata lebah, bukannya mata lalat. Mata lebah di tempat kotor pun cari bunga. Ya, kalau mata lalat di tempat bunga pun cari kotor. Ini problem. Dan terakhir, tidak menghormati oleh ini masalah orang judgemental. Jadi bagaimana nak elak judgemental? Ada saya kongsikan HEP. Sekejap lagi kita teruskan kepada Sugina kita. Kita simpan dulu macam mana nak elakkan daripada judgemental ni. Tapi kita nak tanya Nadia lah juga. Nadia, bila kita bercakap mengenai orang yang suka menilai judgemental, seperti yang Ustaz katakan, ia adalah sebenarnya refleksi orang itu sendiri kan. Dan tadi sempatlah berbual dengan Rohainis juga. Ada yang akan menilai kerjaya anda, lakonan dan sebagainya. Tapi sebagai orang kata public figure, mereka juga akan menilai kehidupan peribadi anda macam Nadia peribadi kan juga, ya. betul. Jadi bagaimana Nadia mengatasi situasi ini? Mungkin di awal-awal susah sangat, tapi sekarang dah lama dalam industri, saya tepis saja segalanya. Dah terbiasa. Ya, buat tak tahu je.
Okey, bagi Nadia juga judgemental ni lah. Orang tu mungkin dia nak memberi nasihat tau. Dia rasa dia memberi nasihat kepada kita. Tapi ada masa sama itu adalah judgemental. Sebab itulah terus dia DM, dia komen yang teruk semua. Tapi kalau betul-betul nak nasihat, mungkin dia boleh DM je private kan, in private. So kadang-kadang orang yang judgemental ni dia rasa dia memberi nasihat, dia bukan judgemental. Tapi bila dia judgemental, dia memberi efek kepada orang lain lah. Which is orang tu rasa macam tak semestinya artis ke, bukan selebriti ke, orang biasa sekalipun. Bila you judgemental body shaming, contoh, badan besar, makan banyak, gemuk lah. Itu memberi tekanan. Mungkin dia nak nasihat macam, jangan makan banyak. Mungkin. Tapi bila dia menggunakan ayat-ayat ataupun dia judgemental orang tu, dia memberi efek yang tidak baik lah, akan jadi negatif pada penikmat orang lain. Tu tak kisahlah, macam kalau rasa nak nasihat, nak apa, boleh je private DM ke. Bila dia nak judgemental tu mungkin dia secara harsh lah, secara kasar. Okey, it's a fine line lah orang kata antara nasihat dan juga menilai betul. orang. Dan bila dia kongsikan tu kan, teringat pula iklan yang selalu keluar kat TV3. Adab kat mana? Adab di mana? Sebab kalau kita nak pergi berjumpa orang, nak masuk ke rumah orang, nak berguru sekalipun, ada adab. Sama juga nak menegur pun ada adab. Sugi, kita sebenarnya ada banyak lagi nak tanya kepada semua tetamu kita. Tetapi kita nak tengok dulu paparan berkenaan seperti biasalah rangkuman video TikTok berkenaan dengan judgemental. Jom kita saksikan. Jangan menilai orang pada luarannya. Macam mana kita nak cakap dalam Mandarin? Okey, dalam Mandarin kita boleh cakap 人不可貌相. 人不可貌相 ni maksudnya never judge a person by their appearance. Dapat? Encik Syah, Encik Vera, kenalkan bos saya, Bos Victor. Bos, ni agreement kita. Bolehlah saya hari ni, bos? Saya rasa agreement ini tak perlu diteruskan. Zack, jom. Ingatlah, jangan menilai orang dari luarannya. Masa ni aku tengah tengok ada budak ni tengah buat apa tak, aku pun tak tahu. Dia ni macam tak ada cerita, macam tak ada masa depan je nak jadi fotografer. Tapi pegang kamera pun salah. Tak apa benda tak ada buat. Aku pun tak faham lah apa benda. Tengok dia ambil gambar langit. Apalah budak ni buat. Lepas tu bila aku mengumpat saya tengkuk aku tiba-tiba sengit. Ingatlah, janganlah kita menilai seseorang kerana nilai bukan ada di Selangor. Ting ting. Kalau kita tengokkan paparan rangkuman video TikTok tadi tu kan, itu semua adalah apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Azam tadi. Rasa diri tu lagi bagus daripada orang lain, memang ada masalah hati, tak suka tengok kejayaan, kehebatan orang lain dan tak hormatkan orang lain. Itulah yang terjadi seperti tadi tu. Sebenarnya kan Yana, Ustaz Ruhainis dan juga Nadia kan, sebenarnya benda ni dari kita kecil dah ada dalam sistem lah norma sosial kita kan, katalah kan anak-anak kecil ibu bapa bawa keluar, lepas tu tengok ada orang tengah sapu sampah di tepi jalan. Oh, kalau you tak belajar you akan jadi macam ni. Ini dah sebenarnya menilai orang tu. Sebenarnya itu adalah pekerjaan yang halal. Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan orang kata duit di akhir bulan kan. Jadi Ruhainis, mungkin Ruhainis boleh kongsikan lah kan. Apa sebelum kita nak tanya Ustaz, tadi ada nak kongsikan macam mana kita nak elak daripada judgemental ni. Ruhainis sendirilah. Ruhainis berkata yang Ruhainis sendiri ada kadang-kadang kita pun rasa macam nak menilai orang, tapi kita akan kena kontrol. Self control itu penting. Kan? Bagaimana Ruhainis mendapatkan self control itu? Okey, sebab pada mulanya kita pun takkan terlepas daripada judgemental daripada orang kan. Betul. Macam Anis sendiri pun to be honest, masa Anis dapat drama cukup dari itu, ramai yang ada mulut-mulut yang bunyi-bunyi, boleh ke Ruhainis bawa karakter penori getah? Boleh ke dia bawa watak tanpa make up? Sebab selama ni diorang nampak Anis selalu dapat watak orang kaya apa semua kan. So bila Anis dengar mulut-mulut cakap tu, benda tu membakar diri Anis untuk buat yang lebih baik. Dia ada je, sebenarnya dia ada positif dan negatif. Setengah orang dia tak boleh terima bila orang judge dia. Tapi setengah orang tu dia membakar diri dia untuk pergi lebih bagus. Macam Anis sendiri,
bila sebelum Anis nak kadang-kadang bila Anis tengok orang tu boleh ke dia buat karakter tu, tapi Anis fikir Anis pun pernah kena macam tu, I boleh. Dan I akan pujuk diri I supaya jauhi daripada judge orang. Sebab kita pun semua pernah kena kan. Jadi kita kena control supaya tak judge orang, sebab bagi orang peluang kata. Betul. Dan saya rasa apa yang Anis kongsikan ni juga adalah seperti apa yang kita buat kepada orang, itulah juga yang akan kena kepada diri kita. Jadi kalau kita tak nak benda tu terjadi kepada kita, kita jangan buat dekat orang. What goes around comes around. Betul. Okey, Ustaz, kita hold dulu soalan untuk Ustaz. Sebab kita tahu Ustaz ada banyak tips yang nak diberikan. Saya nak tanya dulu kepada Nadia. Nadia, bila kita bercakap pasal judgemental ni kan Nadia, mestilah komen-komen yang negatif, komen-komen yang menyakitkan hati kita. Tapi tak kurang juga dalam judgemental ini ada juga komen-komen sebenarnya yang boleh membantu kita untuk membina diri kita dan membuat kita menjadi lebih baik. Jadi untuk Nadia sendiri, macam mana sebenarnya Nadia membahagikan kata-kata judgemental ini kepada kata-kata yang boleh membina diri Nadia dan juga yang mana yang memburukkan diri Nadia tu Nadia boleh tolak ke tepi. Okey, dia bergantung kepada komen ataupun kita tahu nilai diri kita sendiri. Kita kena tahu value kita. Kadang-kadang bila orang komen, Nadia ni mungkin bakal seleksi siapa. Tapi mungkin kita boleh mengambil benda tu, okey, doakan saya insya-Allah one day, faham tak? Tapi kalau dia judgemental kita dari segi kita buat yang sehabis baik tapi dia still nampak kita buruk, kita just ignore. Sebab tu kita kena tahu atau value diri kita sendiri untuk kita tak meletakkan diri kita ni dekat mana. Macam bila orang komen yang terlampau negatif, which is kita tahu benda tu tidak, kita just ignore. Sebab bila kita nak berlawan dengan orang-orang tu pun, tak ke mana pun, ending pun tetap sama. Kita tak boleh tutup mulut orang kan. So apa-apa pun kita diri sendiri, kita kena pandai pilih, pandai switch kita punya mind untuk jangan terlampau fikir sangat. Sebab itulah cabaran dia lah. Lagi-lagi menjadi selebriti ni lagilah di segala sudut kan orang akan judge kita. Pergi kedai mamak pun kena judgemental, pergi hotel pun kena judgemental. So dia tak ada border tau. Jadi diri kita sendiri yang boleh nilai value diri kita. Betul. Dan segi orang katakan you have a family to feed, not the community to impress. Betul. Okey, baik. Ustaz. Saya tahu Ustaz ada banyak tips untuk berkongsi macam mana untuk mengelak daripada judgemental. Tapi Ustaz, tips tu kita simpan untuk di penghujung perbincangan. Tapi nak tanya Ustaz lah. Okey Ustaz. Mungkin dalam situasi ini berbeza sedikit di mana kita tidak boleh mengelak diri kita daripada menilai untuk keselamatan diri kita sendiri. Kita nak berhati-hati. Kadang-kadang kita keluar ataupun kita tengah memandu kereta di tepi nampak macam seseorang mencurigakan. Dalam situasi itu saya akan menilai. Tak boleh elak daripada saya menilai siapa dia. Ada prasangka prasangka tu apa dia akan lakukan. Jadi kalau prasangka sebegitu dibolehkan ke macam mana? Apakah pendapat Ustaz? Baik, menarik soalan tu. Sebenarnya memang betul. Dalam agama seni kita ada dua. Satu sangka baik dan satu lagi sangka buruk. Maknanya husnuzan dan juga su'uzan. Maknanya sangka baik husnuzan, sangka buruk su'uzan. Tetapi waktu yang sama kita jangan lupa ada sangkaan yang dibolehkan. Apa maknanya? Contoh kan isu COVID. You all yang duduk studio kenalah pakai mask. Kita orang dekat rumah tak pakai mask lah kan, dalam kereta tak apalah dapat tunjuk muka kan. Jadi maknanya faham doktor semua, bila mana kita sekarang ni kita dalam isu suasana pandemik COVID. Kenapa kita pergi jumpa orang, ada orang nak salam, orang nak peluk-peluk kita, tapi kita bukannya paranoid, tapi kita berjaga-jaga. Bukannya kita bersangka buruk yang kita kata dia ada COVID ni, tidak. Tetapi kita berjaga-jaga. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan penonton, ada sangkaan yang dibolehkan. Sebagai contoh, kita asyik-asyik orang asyik call kita. Kita beranggapan bahawa ini scammer ni. Janganlah cepat sangat tertipu. Itu sebab kita biasa dengar orang baik tapi tidak bijak, dia akan ditipu. Tetapi kalaulah orang bijak, dia tidak baik, dia akan menipu. Itu ramainya scammer sekarang ni kan. Maknanya dia baik aja tapi dia tak bijak. Akhirnya kena tipu je lah kerjanya. Ada pula orang yang memang bijak tetapi hatinya tidak baik, nuraninya memang kerjanya memang jahat. Akhirnya dia menipu orang, kecam orang dan sebagainya. Itu sebab judgemental ini kita kena faham. Memang betul kita tidak digalakkan untuk menghakimi orang. Tetapi dalam waktu yang sama tuan-tuan dan puan-puan penonton, kita boleh bersangka-sangka dalam sangkaan yang berhati-hati. Tetapi dalam keadaan yang sangat berhati-hati.
hati. Kita tak boleh semua orang kita nak sangka buruk. Tak boleh, berdosa. Tak boleh. Kita kena sangka yang baik-baik. Waktu yang sama kita berhati-hati dengan sangkaan orang sekeliling kita. Samalah juga kalau kita bicara tentang orang kecam kita, orang apa, kecam-kecam sampai lebam kan lagu Zikir Rana tu kan. Aku dengar juga. bunyi Ustaz. Memanglah kecam-kecam sampai lebam. Macam-macam lah. Malahlah cerita lebih lagu tu kan. Itu topik lain lah. Jadi maknanya, kalau kita kena judgemental, apa perlu kita buat? Saya seronok bila mana Rohaini dan juga Nadia cakap tadi. Memang betul. Sebenarnya saya nak kongsikan ada 3, iaitu T-A-U, tahu. T-A-U, tahu. Apa dia tahu? T yang pertama, tenang. Bila orang judgemental kita, orang hakimi kita, kita kena tenang. Betul puan, kita kena tenang. Tenang ni apa? Kita kena chill je. Kata budak sekarang, what let what peace lah saudari. What let what peace. Tenang kan? Tenang. Bila orang kata bagai, kita kena tenang. Kemudian yang kedua, setelah kita tenang, kita abaikan. Abaikan. Yang kedua, abaikan. Untuk apa kita abaikan? Betul. Untuk apa kita abaikan? Untuk kesihatan mental kita. Ya, untuk kesihatan mental. Ini kalau kita asyik baca orang judge kita, pergi mana pun orang tengok kita rasa macam, akhirnya tak perlu rumah. Akhirnya kau itu masalah mental, akhirnya sakit bagai-bagai, depression dan sebagainya. Akhirnya jumpalah pakai psikiatrik. Ya, aku tak boleh cerita lah, saya bukan pakar bidang tu. Tapi kita kena abaikan untuk kesihatan mental kita. Itu A yang kedua. Dan U yang terakhir, macam Nadia katakan tadi, apa dia? Ubah diri kita. Betul lah. Kadang-kadang orang judgemental ni, betul lah macam Nadia, dia sebenarnya nak keperhatian. Kan? Dia kalau komen baik-baik, orang tak layan. Tapi kalau dia kecam orang, mesti orang akan layan. Kan? Jadi maknanya dia sebenarnya dia nakkan perhatian. Jadi kita kena layan lah dia. Tapi waktu yang sama orang tegur, dia jatuh dah Nadia punya kamera kan. Jadi orang tegur kita, maknanya kita kena ubah diri kita. So saudari, tuan-tuan dan puan, kita kena ubah diri kita. Kalau orang judgemental, dia menghakimi kita, maknanya dia sayang kita. Bila dia sayang kita, kita ubah diri kita, waktu sama kita menjadi orang yang terbaik dan pedulikan kalau benda-benda yang memang kadang-kadang kita dah buat yang terbaik ni, tapi dia dah hina dan sebagainya, kita abaikan saja. Dan ada tips judgemental tu nak teruskan ke atau kejap lagi? Sekejap lagi. Sebab kita semua kena tahu T-A-U, tahu tadi. Kita tenangkan diri. Betul. Bila Ustaz cakap pasal perlu berprasangka baik dan buruk sedikit ni, kan teringat pula filem No Good Deed lakonan Idris Elba. Kalau anda belum saksikan, kena tengok. Sebab cerita tu sebenarnya mendidik juga kita untuk perlu ada sedikit prasangka tidak baik dalam situasi-situasi tertentu. Okey, baik Ustaz, sabar dulu Ustaz. Kami nak dengarkan dulu pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. InsyaAllah. Jom. Saya berpendapat yang orang yang suka judgemental ni, dia jenis yang suka bagi negative vibe dekat orang. Semua benda dekat keliling dia, semua dia akan nampak keburukan orang. Contohnya kalau macam orang yang suka judgemental ni, dia suka tengok orang yang berpakaian macam tak sopan ke, lepas tu orang tu macam berperwatakan kasar ke, dia akan start judge orang tu. Kenapa mereka judgemental? Sebab mereka menafsir daripada apa yang mereka pandang. Dan saya sendiri ada nilai judgemental di mana ianya akan memudahkan saya untuk melahirkan rasa ingin tahu dalam mendekati seseorang. Tanggapan seseorang terhadap seseorang. Contoh, tanggapan si A kepada si B. Bagi saya tak elok judgement ni. Saya tak suka judgement. Bagi saya kawan dengan orang tu dulu, saya kenal orang tu dulu, saya kenal menyeluruh. Saya tak suka judgement. Orang yang judgmental ni, dia kurang perhatian, kurang dapat kasih sayang daripada orang yang disayang. Lepas tu dia suka iri hati dengan orang. Saya ada sedikit judgemental. Bagi saya, okey kalau ada judgemental untuk sikit sahaja untuk kita berjaya. InsyaAllah benda tu boleh. Kalau setakat nak iri hati dengan orang, suka-suka tak boleh. Pada pandangan saya, orang yang suka judgemental ni sebenarnya kehidupan dia tak bahagia pun. Contohnya, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Macam kalau orang beli kereta baru, dia cakap macam orang tu riak. So macam kehidupan dia tak bahagia lah. Okey, baik. Masing-masing ada pendapat mereka.
semua akan berkata tidak perlu kita menilai orang lain. Jadi saya nak tanya Ruhainis lah, Ruhainis. Ruhainis di rumah Ruhainis ada 2 orang pelakon. Dan saya pasti mereka akan menilai lakonan anda berdua kan. Jadi bagaimana Ruhainis dan kakak Ruhainis, adakah anda bercakap mengenainya ataupun mendiamkan diri saja? Saya tahu dia menilai tapi diam je lah, tak apalah. Macam mana anda menghadapinya dan apa pesanan anda pada orang Ruhainis, pada orang di luar sana? Actually memang Anis dengan Ristina bila kita dijudge, kadang-kadang orang comparing, biasalah bila adik-beradik kan dua-dua dalam industri yang sama, dia orang akan cakap Ruhainis ni kenapa lebih menonjol berbanding Ristina ataupun banyaklah mulut-mulut kan. Jadi kita ada juga berbincang pasal hal ni, tapi we are very good at ignoring. So kita lebih memilih untuk ignore kata-kata yang kurang menyenangkan. Apa yang Anis boleh pesan dekat orang luar, kalau korang ni dijudge oleh publik, walaupun bukan selebriti saja yang selalu dijudge kan, semua orang pernah rasa pengalaman yang sama. Semput cakap dia. Jadi apa yang Anis boleh katakan, macam Ustaz cakap tadi, kita punya mental health is more important than anything. Sebab kita ni ada komitmen, kita ada family to feed. Jadi kalau kita terlalu memikirkan tentang apa yang orang cakap pasal kita tak happy, and then bila lama-lama kita orang kata kita punya kejayaan akan terganggu. Betul. Jadi Anis lebih memilih untuk ignore sebab memang orang yang suka judge kita, yang suka melemparkan kata-kata yang tak elok tu, kebanyakan diorang semua ada masalah jiwa dan diorang hanya perlukan perhatian. Diorang suka sokongan. Jadi jangan berhenti berkata-kata buruk terhadap orang lain. Dan ada juga yang kata bagaimana pula kalau yang judgemental tu suami sendiri, mental jadi isteri. Ini kena bawa topik lain di hikayat perkahwinan. Tetapi kan baik, kita juga nak dengarkan kata-kata akhir seringkasnya daripada Ustaz Azam sebab masa pun dah tak cukup ni Ustaz. Lama. Silakan Ustaz. Sikit je Ustaz. Okey, last kali saya nak kongsikan Yaina, Sugi, Rohani, Nadia, para penonton semua, tips elak judgemental. Maknanya kita juga tak lepas daripada menjudgemental orang. Jadi yang pertama saya nak kongsikan HEP, bukan hak ehwal pelajar, bukan. H yang pertama husnuzon dalam bahasa Arab, maknanya adalah sangka baik. Kita kena bersangka baik. Allah Taala kata dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Tengok dalam Quran, Allah Taala kata, wahai orang yang beriman, maknanya jauhilah kebanyakan daripada sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari seorang, dan jangan setengah kamu mengumpat setengah orang yang lain. Ini memang jelas Allah Ta'ala kata dalam Quran. Jadi yang pertama, kita sangka baik dengan orang. Jangan suka judgemental. Kita kena think positif. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, empathy. Empathy ni apa tuan-tuan puan? Kita perlu merasai apa yang orang rasa. Kalau kita lihat antara 7 tabiat orang berjaya yang telah disusun oleh Stephen Covey, beliau mengatakan tabiat yang kelima, apa dia? Usaha untuk memahami orang lain sebelum kita difahami. Jadi maknanya kita kena memahami orang tu. Kenapa dia keluarkan, dia gambar kereta baru dan sebagainya, bagai-bagai. Kenapa? Sebab sebenarnya dia nak berkongsi kejayaan, dan barangkali dengan kejayaan itu kita boleh meniru dan sebagainya. Dia buat benda baik, suka hati dia lah kan. Dia punya IG yang sibuk dah. Kenapa kan? Ini masalah orang kita kan. IG dia nak post, suka hati dia lah. Jangan kita kan. Baik, itu I yang kedua. P yang terakhir, apa dia supaya kita tidak judgemental ni? Apa dia? P yang kedua adalah persepsi. Kita kena ubah persepsi kita. Ingat tuan-tuan puan, jangan lupa bahawa satu gambar boleh menghasilkan 1001 tanggapan. 1001 persepsi. Kadang-kadang satu gambar belum tentu apa cerita sebenarnya. Itu sebab kita kena siasat dulu. Kita kena tengok. Ini ada satu kisah lah. Ini biasa orang dengar. Kisah bapa, kisah kedai dan kisah anak. Betul tak? Biasa kita dengar kisah ini. Bapanya naik kedai. Kemudian anaknya jalan. Orang kata, apalah bapaknya. Berilah anak ni penat dia berjalan. Bapaknya kecewa. Bapaknya naikkan anak datang kedai pula. Bapak dia jalan. Orang kata, apalah anak tu kesian bapak dia berjalan. Akhirnya dua-dua naik. Orang kata, apalah kesian kedai tu. Dia dua orang semua naik atas tu. Dia dua-dua turun pula. Orang kata apalah tak cerdik, ada kedai tak nak naik. Akhirnya dua-dua tu angkat kedai tu. Pun orang kata tak bijak juga. Kenapa kau angkat kedai tu? Jadi maknanya kita kena ubah persepsi kita. Jangan suka menilai orang. Kenapa? Kita manusia biasa, kita semua pendosa, banyak buat
buat dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Dan apa pun yang berlaku di dunia, kita kena bersangka baik dengan semua orang. InsyaAllah. Terbaik Ustaz. Khususan empathy, persepsi. Rumusan yang cukup baik daripada Ustaz Azam. Dan Nadia, mungkin Nadia di sini, saya pasti Nadia akan Nadia setuju dengan apa yang Ustaz katakan. Tetapi ada apa-apa yang Nadia nak kongsikan sedikit? Ringkasnya Nadia. Nadia, unmute dulu. Okey, jujurnya 100% memang setuju apa yang Ustaz cakap dan Nadia harap apa-apa pun kita kena menjaga mental health kita lah. Itu adalah isu utama lah sebenarnya. Bila kita judgemental orang dan kita akan memberi orang tu efek yang tidak baik sebenarnya. Betul. Yang paling penting mental health kita. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azam Al-Kankari, Nadia Bryan dan juga Ruhainis. Terima kasih perkongsian pada hari ini.